Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, Guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini kita berjumpa lagi bagi meneruskan pelajaran kita. InsyaAllah untuk hari ini kita akan melihat sama-sama dan membaca bersama-sama daripada surah Al-Ma'idah ayat 14 hingga ayat 17. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, insya-Allah boleh buka pada halaman 110. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, insya-Allah ayat-ayatnya akan kita bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua teman-teman yang bersama, insya-Allah daripada awal sehinggalah akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi menyemarakkan lagi dan menanamkan perasaan positif dalam fikiran kita, saya nak mengajak teman-teman semua, boleh tak saya dapatkan komen seorang sekali mudahnya mengaji Al-Quran. Minta bagi komen seorang sekali mudahnya mengaji Al-Quran. Kerana apa? Kerana bila kita tanamkan fikiran yang positif, mudah-mudah, insya-Allah pelajaran itu akan menjadi mudah. Tetapi kalau kita tanamkan dalam fikiran kita, susahnya belajar ni, susahnya mengaji ni, susahnya nak ingat tajwid ni, maka dia akan jadi susah. Jadi boleh tak saya dapatkan komen seorang sekali mudahnya mengaji Al-Quran? Dah? Dan juga teman-teman yang mana yang dah komen, boleh tak seorang sekali saya minta kita pakai tekan button share dulu. Seorang sekali, insya-Allah kita kongsi dan kita tag kawan-kawan kita, khususnya pasangan kita, ahli keluarga kita dan teman-teman rapat kita. Kita nak kita dikelilingi oleh mereka yang cintakan Al-Quran, insya-Allah. Dengan kita menjadi asbabnya, penyebab kepada perubahan dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Jadi kita tekan button share dulu seorang sekali. Dan sekali lagi, yang belum lagi komen, boleh komen mudahnya mengaji Al-Quran. Baik, kalau semua dah buat, jom kita mulakan. Dan saya dapatkan thumbs up dan heart dahulu sebelum kita mulakan pada bacaan isti'azah. Diharap semua dah bersedia. Siapa nak ambil air, silakan ambil air. Siapa nak betulkan kedudukan, juga boleh betulkan kedudukan. Baik, kita lihat pada bacaan isti'azah ini. Seperti biasa, pastikan huruf hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. A'u, a'u, bukan a'u dan juga bukan a'u. Yang betulnya a dan u. A'u dua harakat, zu di hujung lidah. Bila lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Minasyaitonirrajim. Baik, kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Baik, kita masuk kepada ayat daripada ayat ke-14 Wa minal ladzi, nun baris atas terus naik di atas lam. Jadi hamzah wasal itu tidak ada pada bacaan. Tapi kalau dia berada di hadapan, bayangkan wa mina ini tak ada, jadi dia baca alladzi. Jadi baca baris atas. Tetapi di sini jangan kita baca wa mina alladzi. Tak betul. Dia nun baris atas terus naik di atas lam. Wa minal ladzi di hujung lidah. Naqalu, dibaca 4 atau 5 harakat. Dengungkan di sini hukumnya wajibul gunnah. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin yang saya bagi tahu sepanjang perkongsian ini. Jadi di sini hukumnya wajibul gunnah, artinya wajib dengung kadar 2 harakat. Inna nasa, sa 2 harakat. Ra 4 atau 5 harakat. Akhadh di hujung lidah keluar di antara 2 gigi, menyentuh 2 gigi di atas. Akhadna mitha, sa juga hujung lidah tapi dia keluar lebih panjang sedikit daripada huruf zal ini. Jadi hujung lidah, kalau boleh saya tunjukkan.
di hujung lidah ini, hujung tip of the tongue ini, keluarkan di antara dua gigi atas ini, menyentuh dua gigi di hadapan ini. Kalau sa, keluarkan lebih sedikit lagi. Akhadna mitsaqahum. Hum, di sini baca hum. Jangan baca hum. Ya, ha baris depan bunyi hu. Bukan bunyi hu. Jadi bila bertemu mim, hum, izhar syafawi. Sempurnakan saja mim mati. Jangan dipanjangkan. Fanasu hadhat. Juga di hujung lidah tetapi bunyinya tebal. Ha pedas. Hadzam. Dengungkan di sini. Tanwin bertemu mim. Hukumnya wajibul gunnah. Maafkan saya. Bukan wajibul gunnah. Hukumnya di sini idgham bi gunnah. Asalnya hadzan. Tapi bertemu mim jadi hadzam. Tetapi didengungkan dua harakat. Hadzam. Kemudian mim. Juga dengungkan di sini. Wajibul gunnah dengung dua harakat. Mimma dhukiru bihi. Maksilah qasirah dibaca dua harakat. Fa'aghrayna. Bukan ar. Jangan baca ar. Di sini baca aw. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ Ta nak kewal jangan lambat. Mata bergerak dahulu. Ini selalu saya ingatkan. Bila nak baca Al-Quran bagi lancar. Adaw. Nampak dah waw baris atas, ta baris atas. Cepat-cepat tengok dia nak masuk mana. Dia nak masuk waw baris atas ke atas lam yang bertanda mati. Watawal baghdha. Makhrajnya di tepi lidah. Tepi lidah ini sahabat-sahabat ya, tepi sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi jangan leka sahabat-sahabat, fokus ya. Jadi dha jangan leka. Jadi dha itu dibaca 4 atau 5 harakat. Dha ila yaumil qiyamah. Qiyamah. Dan ta marbutah bila kita waqafkan dia dibunyikan ha ya, kerana waqaf. Kemudian ada jim kecil di atas ini, waqaf jaiz. Sahabat-sahabat boleh waqaf, boleh sambung. Kalau pilih untuk sambung dia jadi qiyamati wa sawfa yunabbi'uhumullah. Itu kalau sahabat-sahabat nak sambung. Kalau sahabat-sahabat waqaf jadi qiyamah terus sambung. Wa sawfa yunabbi'uhumullah. Dan di sini lafzul jalalah dibaca tebal 2 harakat. Uhumullahu bima 2 harakat. Kanu, ka juga 2 harakat, nu juga 2 harakat. Yas bukan yas. Kalau baca yas jadi huruf sin. Di sini huruf sad. Yasna'un. Jadi un itu diwaqafkan dengan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Ma'ari li sukun di sini. Dan di akhir baru masuk nun. Jangan masuk yasna'un. Salah. Yang betulnya yasna'un. Last sekali baru masuk ke nun. Ya, cuba kita dengarkan bacaan ayat ini. Ayatnya mungkin panjang sedikit, jadi mungkin ada ayat-ayat yang saya akan pendek-pendekkan bagi memudahkan teman-teman yang mungkin tidak sampai nafasnya. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Jadi bila waqaf di situ barulah masuk kepada
ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu, so far macam mana? Teman-teman boleh tak bagikan maklum balas feedback? Okey ke okey? Kalau okey, kalau rasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga tekan button share. Kita kongsikan insya-Allah supaya ramai lagi ahli keluarga dan teman-teman kita juga dapat mempelajari sesuatu insya-Allah. Dan kita juga dikurniakan keberkatan dan pahala yang berganda oleh perkongsian yang bermanfaat. Kita teruskan bacaan ayat seterusnya. Ya, dibaca 4 atau 5 harakat. Ahlal, lam bariatan terus naik di atas lam yang bertanda sukun ini, tanda mati. Di sini alif lam qamariyah. Kitabin qad diberikan lantunan pada huruf dal kerana dal merupakan salah satu daripada 5 huruf pantulan ataupun huruf qalqalah. Masih ingat? Saya ulang balik ya, ada yang nak tolong tulis mungkin. Ba, jim, dal, qaf dan ta. Itu 5 huruf. Mesti diberikan pantulan bila berada tanda mati asli di atasnya. Ini tanda mati asli. Maksudnya ada tanda sukun di atasnya. Ataupun kerana waqaf. Kalau kita waqaf, huruf itu hidup berbaris. Tetapi kalau kita waqaf di situ, dia kena berikan pantulan. Ya, kita teruskan. Ya ahlal kitabi qad ja'akum kum izhar syafawi. Sempurnakan saja mim mati, jangan dipanjangkan terus. Rasuluna yubayyinu lakum. Rasuluna na, bukan na. Jangan nganga luas mulut tu. Kalau nganga luas nanti kedengaran jadi lahjah kemelayuan. Na, bukan na. Beza ya. Rasuluna tekankan dia bersabdu. Yubayyinu lakum kafikum izhar syafawi. Bunyi saja kum terus masuk. Kafiram. Asalnya kasiran. Ra tanwin di atas bunyi ron. Tapi bila bertemu mim terus masuk beserta dengung. Idgham bi gunnah kadar panjang 2 harakat. Ram mim. Mim juga didengungkan 2 harakat. Mim itu bersabdu wajibul gunnah. Ma ku ikhfa hakiki. Di sini samarkan. Yang dimaksudkan dengan ikhfa ialah kita menyamarkan bunyinya itu ataupun mensamarkan, disembunyikan bunyi nun di antara bunyi ta. Maksudnya nak kata nun pun tidak, nak kata ta pun tidak. Kalau baca kuntum itu jadi izhar. Yang betulnya ialah kuntum. Tum izhar syafawi. Bunyi saja sempurna, jangan panjang, terus masuk. Tukhfuna minal kitab. 2 harakat. Biwa ya'fu'a. Ifa hakiki di sini. An kathir. Fir. Ra-nya jadi nipis. Jangan baca kathir. Sir itu tadi tebal. Jadi kathir itu baru betul. Ya. Kemudian ada jim kecil waqaf jaiz di situ. Sahabat-sahabat terus ibtidak. Qad jaa. Sekali lagi qalqalah sughra di sini. Qad ja'akum. Dengungkan di sini idgham mislain saghir. Mim mati bertemu mim kadar dengung 2 harakat. Kum minallah. Dan lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hinuru. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya nurun. Nurun. Tapi bila datang waw masuk beserta dengung. Jadi nuru. Barulah wa kitabum. Sama juga di sini idgham bi gunnah. Asalnya kitabun. Tapi bila datang mim terus masuk beserta dengung 2 harakat. Dia jadi bunyi kitabum mubin. Last sekali baru masuk nun. Bin. Jangan baca bin. Itu tak betul. Yang betulnya mubin. Dan diwakafkan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Ma'ari li sukun. Cuba kita dengarkan ayatnya. Ya ahlal kitab qad ja'akum
كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Alhamdulillah. Okey, boleh ikut? Kalau boleh ikut, sekali lagi sahabat-sahabat. Boleh tak kita nak tanamkan fikiran yang positif hari ini? Kita komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh tak saya dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran? Yang penting sahabat-sahabat, ya, kita berfikiran positif. Positif terhadap diri kita dan mestilah kita positif terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti akan menolong mereka yang menolong diri mereka sendiri. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum, melainkan mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi mana akan mungkin Allah mengubah kita, keupayaan kita menguasai ilmu Al-Quran, ilmu tajwid ini, kalau kita sendiri tidak buat perubahan. Jadi kita buat perubahan hari ini. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, direzekikan Allah untuk bertemu dengan saya hari ini, untuk kita belajar kembali, kita revisit balik, kita tengok balik hukum-hukum tajwid, insya-Allah, ya. Sebentar lagi kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 14 hingga 17. Sekarang ini jom kita lihat dahulu satu persatunya. Dan sekali lagi yang baru bersama dengan saya, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan, insya-Allah. Diharap sahabat-sahabat dapat menekan button share untuk kita kongsikan dengan ahli keluarga kita. Kita teruskan ayat yang seterusnya daripada Yahdi Bihillah. Yahdi, yah, ha besar. Yahdi bihillah. Dibacakan lafz jalalah ini dengan nipis, dua harakat. Jangan baca bihillah, itu tebal, jadi salah, ya. Di sini dibaca nipis. Bihillahu mi, la itu dibaca dua harakat. Humanittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum. Di sini dengungkan dua harakat. Idgham di sini idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani, mim tersebut tidak diberikan tanda mati. Selepasnya datang mim, jangan lupa dengung dua harakat. Hum minadh-dhulumati ilan, wajibul gunnah, dengungkan lan, barulah nuri bi'idh, di ujung lidah, bi'idhnihi wa yahdihim, wa yahdi, dua harakat, him, him bukan him. Jangan ramai yang baca yahdihim, sepatutnya him, ya. Ila siratim, si bukan si. Ramai yang sebut siro, siro. Siapa sebut siro kena betulkan. Di sini huruf sad berbaris bawah bunyi siratim. Idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim, dengungkan dua harakat, barulah mustaqim. Qim bukan mustaqim. Ramai yang sebut mustaqim, mustaqim macam kita baca dalam surah Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Ramai sebut takim. Macam seolah-olah huruf kaf, ya. Di sini huruf qaf. Huruf qaf ini makrajnya di belakang sedikit. Kalau lidah kita ni, kalau boleh saya tunjuk, lidah kita ini di pangkal dia ni huruf kaf, belakang pada sikit saja tu pangkal lidah itu huruf qaf. Qim gitu, ya, bukan kim. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim
siratim mustaqim. Alhamdulillah. Boleh? Kalau boleh jangan lupa, boleh tak saya dapatkan sekali had? Saya harap sekarang ni had sekarang berterbangan sekarang ni, tanda sokongan dan tanda kasih dan sayang kita kepada Al-Quran. Baik. So far macam mana? Okey ya, diharapkan sahabat-sahabat ya, dan terima kasih. Yang penting objektif saya sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Kalau tak boleh ingat semua pelajaran yang saya sampaikan, at leastnya satu perkara sahabat-sahabat pegang dan amalkan selepas ini. Bila baca Al-Quran, ingat balik apa yang Ustaz Izzuan bagi tahu, di sini kena dengung 2 harakat, di sini kena panjang, di sini dan sebagainya, insya-Allah. Ya. Dan kalau ada di kalangan kita yang mungkin merasakan terlalu banyak nak diingat pada satu-satu masa, insya-Allah di akhir bacaan kita hari ini saya nak kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman dengan kami berikan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah. Insya-Allah kalau nak dapatkan kedua-dua buah buku tersebut, kita tunggu sehingga akhir. Kita sambung bacaan ayatnya. Laqad diberikan lantunan. Laqad kafara allazi di hujung lidah. Zina qalu 4 atau 5 harakat. Dengungkan 2 harakat. Innallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Ha huwal dua-duanya ha besar. Ha huwal alif lam qamariyah, lamnya ditegaskan, dibunyikan. Masihum ha pedas. Hum bukan hub. Kalau baca hub jadi ha besar. Di sini hum dan diberikan lantunan kerana ba merupakan huruf lantunan dan dipepeskan mulut untuk menghasilkan bunyi ba itu. Hum nu Maryam mar. Di sini ra-nya dibaca tebal. Ramai yang sebut Maryam. Biasalah kita orang Melayu ni kita sebut M-A-R-Y-A-M, Maryam. Maryam. Yang sebetulnya sebutan Arab ialah Maryam, bukan Maryam. Beza ya. Yang betulnya Maryam. Dan bila waqaf, jangan panjang. Di sini tidak ada huruf mat pada kedudukan kedua terakhir. Jangan kita waqaf dengan Maryam. Salah. Dia kena waqaf dengan Maryam. Habis. Begitu saja. Dan ada jim kecil di atas tu. Waqaf jaiz. Terus ibtidak. Qul famay. Dengungkan di sini. Idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung. Asalnya faman. Bila bertemu ya jadi Qul faman yamliku minallah. Lafz jalal dibaca tebal 2 harakat. Hi syai'an. Di sini izhar halqi. Izhar halqi jangan panjang pula. Sempurnakan saja. Syai'an in. In juga izhar halqi. Baik teman-teman yang mana yang baru mungkin mengikuti saya nak bagi tahu tips yang mudah untuk mengingati izhar halqi. Kalau nun mati dia ada tanda mati. Kalau tanwin pula, tanwin atas dengan bawahnya selari dan tanwin depan dia macam 69. Yang itu cam dah. Itu izhar halqi, jangan panjang. Sempurnakan saja. Syai'an in arada ai. Di sini barulah dengungkan 2 harakat. Idgham bi gunnah nun mati. Nampak tak bezanya? Nun mati ni ada tanda mati, nun mati ni kosong. Kedua-duanya nun mati. Tetapi di sini hukum izhar halqi, nun mati bertemu hamzah. Di sini hukum idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya. Ai, jadi gitu bukan an. Kalau panjang dah cantik, dengung tak ada, tak betul juga. Dia kena ayyuhlikal masihab. Sekali lagi di sini lantunan habdas. Habna mar. Ra-nya dibaca tebal. Yama wa dengungkan di sini wajibul gunnah, dengung 2 harakat. Ma huwa ma. Di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Yang dua ni lah sahabat-sahabat kena lebih disiplin. Disiplinkan diri. Wa ma bunyi macam tu. Bukan waman. Kalau waman bunyi izhar. Kalau wama itu bunyi idgham. Bunyi ikhfa sepatutnya di sini. Nak kata nun pun tidak, fa pun tidak, dengan kadar 2 harakat di tengah-tengahnya. Wa ma fil ardi. Wa ma fil ardi. Ya. Di jami'a. Dan bila waqaf an menjadi satu baris 2 harakat. Itu kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf. Memang pun di sini afdal waqaf. Ya. Waqaf qili di sini. Qaf lam ya. Tapi kalau teman-teman nafas panjang, Ustaz saya nak terus. Macam mana nak baca? Kalau terus bacanya jami'an walillah. Itu kalau nak
sambung, nak wasal. Jadi idgham bi gunnah. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di situ. Terus ibtida. Walillah. Lafz jalalah ini dibaca nipis 2 harakat. Himulkus. Kaf baris depan terus naik di atas sin. Alif lam syamsiah di sini lam tidak dibunyikan. Jangan baca mulkul tetapi mulkus. Terus naik di atas sin yang bersabdu. Maafkan saya. Mulkus samawati wal ard. Ra-nya dibaca tebal. Ardi wa ma bainahuma. Bainahuma. Dan waqaf juga dengan 2 harakat. Jangan waqaf dengan ma bainahuma. Tak sempurna. Dia mestilah wa ma bainahuma. Barulah berhenti. Dan kemudian yakhluqu ma yasha. Tekankan hamzah itu kalau nak waqaf di sini jadi tanda mati mendatang. Kalau nak wasal jadi ma yasha'u wallah. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau waqaf yasha'. Last sekali hamzah di akhir itu diberikan mati mendatang. Kemudian ibtida. Wallahu ala kulli syai'in. Di sini ikhfa. Tapi ikhfa yang dibaca tebal kerana qaf merupakan huruf isti'la. Dia baca syai'in 2 harakat. Bukan syai'in. Ramai yang sebut syai'in qadir. Salah. Ya. In 2 harakat. Kemudian qadir. Qadir. Ra-nya jadi nipis. Jangan baca qadir. Qadir. Itu tebal. Salah ya. Yang betulnya qadir. Sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Cuba kita dengarkan ayat ini. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku min Allahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibna Maryam. In arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, alhamdulillah. Sekarang ini tadi kita dah tengok satu-satu ayat. Sekarang ini masa untuk apa? Masa untuk kita praktiskan bacaan. Saya nak ajak teman-teman, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 14 hingga 17 ya. Jadi kita baca sama-sama, kita dengarkan balik. Baik, sebelum kita baca ni, saya dah terima komen. Ada sahabat kita minta, Ustaz boleh tak bahagian bacaan ni kita ulang 2 kali. Baik, saya fikir balik. Carangan itu bagus, cumanya mungkin akan mengambil masa yang sedikit panjang. Jadi oleh itu, saya mencadangkan, ini carangan saya lah. Nanti kalau sahabat-sahabat yang mana yang nak dengar 2 kali, boleh replay balik. Nanti bila dah selesai rakaman live ini, sahabat-sahabat boleh buka balik part yang bahagian kita baca ini saja untuk dengarkan balik. Jadi boleh ulang 2 kali, bukan kata 2 kali, nak ulang 3 kali, 4 kali pun boleh insya-Allah ya. Diharapkan dapat memberikan, cadangan saya itu dapat memberikan penyelesaian kepada cadangan teman yang mengajukan cadangan itu. Dan kami sangat melalu-lalukan cadangan daripada teman-teman insya-Allah. Sebelum kita mulakan bacaan, sekali lagi saya nak sahabat-sahabat kita tekan button share dan juga insya-Allah selesai saja kita baca ni, saya akan kongsikan bagi mereka yang nak belajar daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid satu persatu. Kami akan berikan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid kepada anda, akan dihantarkan ke rumah insya-Allah. Yang mana yang berhajat tunggu sehingga akhir saya maklumkan.
Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Alhamdulillah, sadaqallahu azim. Jadi diharapkan perkongsian saya sebentar tadi dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat dan pengetahuan dalam menambah baik dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi jangan lupa insya-Allah yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, walaupun kita tahu ada yang kata ustaz satu muka surat sekali ini sikit sangat. Ada yang kata macam tu, tapi maafkan saya kerana kenapa kita buat satu muka surat satu hari? Kerana satu muka surat ini pun mengambil masa berserta huraian hampir 1 jam. Kalau kita baca banyak, kalau saya nak baca terus saja tanpa saya huraikan, saya rasakan itu tidak ada artinya. Sahabat-sahabat boleh buka dalam YouTube, cari qari-qari mana yang baca Al-Quran pun boleh.
Cumanya saya mengambil kesempatan ini untuk saya huraikan satu persatunya itu supaya ada proses pembelajaran di situ. Ya, walaupun ala kulli hal saya berterima kasih di atas cadangan dan orang kata apa, mungkin pandangan-pandangan daripada teman-teman yang dirahmati Allah ya. Jadi ala kulli hal saya mengharapkan yang terbaik kepada teman-teman ya, supaya teman-teman dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tenang, santai-santailah kita belajar insya-Allah satu hari satu muka surat. Lama kelamaan kita akan khatam juga bersama-sama insya-Allah. Jadi ikuti saya untuk sambungan bacaan ayatnya. Yang berhajat untuk mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid yang saya janjikan tadi, teman-teman, kami ada dua buah buku iaitu buku asas Al-Barqi dan buku tajwid Al-Barqi, di mana di dalam buku itu kita akan belajar balik daripada makhraj huruf dan hukum tajwid satu persatu, daripada hukum idhar hukum nun mati, hukum mim mati, hukum idgham, hukum mad. Banyaklah kalau boleh kata keseluruhan hukum tajwid dibincangkan di dalam itu. Jadi kalau sahabat-sahabat nak dapatkan dua buah buku itu, bukan saja dua buah buku itu, teman-teman juga akan diberikan dengan rakaman buku tersebut. Maksudnya bukan hanya dapat buku boleh tengok saja, tetapi kita berikan panduan bagaimana untuk menggunakan buku itu, bagaimana cara bacanya, dan sahabat-sahabat boleh ikut belajar balik daripada asas. Kita betulkan balik foundation kita, asas makhraj huruf kita dan juga hukum tajwid kita insya-Allah. Dan kemudian selain daripada mendapat dua buah buku dan rakamannya yang ada hampir 200 video pelajaran itu, sahabat-sahabat akan diberikan 3 bonus tambahan. Mereka yang menjadi ahli cepat Quran akan dapat pertamanya nota ringkasan asas tajwid sebagai bonus pertama. Keduanya kami berikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa insya-Allah. Di situ ada lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan 200, sahabat-sahabat yang menjadi ahli akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, sahabat-sahabat akan diberikan, yang ni istimewa, iaitu konsultasi dengan pihak kami. Kalau ada soalan, ada apa-apa, kita boleh buat appointment, sama ada nak datang ke pusat pelajaran, ataupun sahabat-sahabat kita boleh buat appointment di atas talian. Boleh buat video call untuk kita membetulkan bacaan dan sebagainya, insya-Allah ya. Jadi yang mana yang berhajat untuk mendapatkan kesemua yang saya bagi tahu tadi, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang. InsyaAllah tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan yang dikenakan. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Dengan sekali menyertai menjadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat akan mendapat bimbingan daripada kami daripada masa ke masa. Sehinggalah kita menjamkan mata dan meninggalkan dunia ini insya-Allah. Semoga ianya menjadi bekalan saham akhirat yang akan kita bawa pulang. Kerana sudah pasti setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran ini akan menjadi pemberat timbangan kita di saat kita pulang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi perbaikilah kerana ini kalam Allah. Kalau kita boleh pergi kelas English untuk belajar improve bahasa English kita, kita boleh pergi ke kelas-kelas renang untuk improve skill renang kita, kita boleh masuk macam-macam. Kenapa tidak kita sertai menjadi ahli cepat Quran untuk kita memperbaiki bacaan kalam Allah ini. Jadi saya nak mengajak sekali lagi teman-teman, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah bila sahabat-sahabat komen, admin kami akan reply nanti. Sahabat-sahabat just follow saja, boleh klik link WhatsApp itu, admin kami akan guide bagaimana untuk mendaftar. Ataupun sahabat-sahabat yang rasa nak daftar sendiri, boleh pergi ke website www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di sini ya. Saya ulang, www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran secara langsung di situ. Ataupun boleh komen di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda mendaftar. Baik. InsyaAllah selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak menjadi ahli cepat Quran boleh tonton insyaAllah untuk mengetahui apakah keistimewaan mereka yang menjadi ahli cepat Quran dan juga apakah kaedah yang kami gunakan. Dan juga berita gembira bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Wangsa Maju dan Kuala Lumpur. Bagi teman-teman yang berada berhampiran dengan pusat pengajian kami, insyaAllah bulan 9 nanti kita ada satu intake baru. Kami nak berikan pengajian Al-Quran sebulan secara percuma. Jadi teman-teman ya, boleh datang, tapi sebelum datang pastikan WhatsApp dulu kerana ini nombor WhatsAppnya, sahabat-sahabat boleh hubungi kami, bagi tahu nak datang sendiri ke, nak datang dengan pasangan ke, nak datang dengan kawan-kawan ke, sebab tempat adalah terhad. Jadi insya-Allah diharapkan membantu teman-teman ya, yang mana yang nak meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Marilah
kita kembali kepada Allah melalui pengajian Al-Quran. Inilah masanya kita membuat satu tindakan yang bijak, tindakan yang tepat untuk kita kembali kepada Allah. Kita belajar balik kalam-kalam Allah ini, kita sebutkan, kita bacakan dengan baik insya-Allah seperti mana ia diturunkan. InsyaAllah kita berjumpa dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Doakan saya dan saya mendoakan teman-teman diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi dalam sesi pelajaran yang lain. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu adalah di kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun di atas kesalahan silap dan salah. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran
satu, kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipos terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.